弟兄姐妹们平安， Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. 平安。 Shalom. 恭祝弟兄姐妹们新年蒙恩。 Saya mengucapkan selamat tahun baru yang penuh berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们感谢上帝，上帝带领我们过去的一年， Kita bersyukur bagaimana Tuhan telah menyertai memberkati kita selama setahun yang lalu 带领我们进入新的一年。 dan memimpin kita memasuki tahun yang baru ini. 我们不知道新的一年里面会发生什么事情， Kita tentu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di tahun yang baru ini. 因此很多弟兄姐妹们心里怀着一个惧怕、焦急的心进入新的一年。 Dan banyak di antara kita yang dengan hati rasa takut dan cemas memasuki tahun baru ini. 所以今天的讲题就是我们不要惧怕，不要焦急，因为我们的上帝应许与我们同在。 Hari ini kita akan membahas tema janganlah engkau takut dan jangan cemas karena Tuhan kita menyertai kita. 我们要看一段的经文，就是彼得前书第5章6到8节。 Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5. 我们还没有读经之前，我们做一个祷告。 Sebelumnya mari kita berdoa. 天父，我们感谢你， Tuhan kami bersyukur kepadamu 你带领我们进入新的一年， karena engkau telah memimpin kami memasuki tahun yang baru ini. 你也是应许与我们同 Dan 在， engkau juga berjanji menyertai kami. 所以我们献上感谢。 Dan kami menyampaikan rasa syukur terima kasih 我 kami. 们今天早上来到你的面前， Kami hari ini datang ke hadapanmu. 我们不单单敬拜我们的上帝， Bukan hanya kami menyembah engkau ya Tuhan. 我们也是做一个决心， Dan kami juga bertekad di dalam hati. 我们在一年里面，我们要依靠你。 Di dalam 1 tahun yang baru ini Tuhan, selama itu kami akan bersandar kepadamu. 使我们能够过着一个得胜的生活。 Sehingga kami boleh melewati sebuah kehidupan yang berkemenangan. 求上帝向我们说话， Tuhan berbicara kepada kami. 我们祷告奉主耶稣基督的名， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 请翻开彼得前书第5章第6到第8节。 Mari kita membuka 1 Petrus 5, 6 sampai 8. 找到我念给弟兄姐妹们听。彼得前书第5章第6到第8节，圣经这么说：第6节，所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的有力卸给神，因为他顾念你们。勿要谨守警醒。 因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 我们读经到这里。 Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 弟兄姐妹们，在我们过去的年终感恩礼拜，我在弟兄姐妹们会友里面做一个简单的调查。 Dalam kebaktian penutupan tahun tanggal 31 Desember yang baru berlalu, saya melakukan satu survei di tengah-tengah kebaktian tersebut. 我问弟兄姐妹们，我们进入2025年，是否你们心里有惧怕、有焦急吗？ Dalam survei ini saya menanyakan kepada Bapak Ibu jemaat yang hadir pada waktu itu, apakah memasuki tahun 2025 hatimu penuh dengan ketakutan dan kecemasan? 所谓的惧怕跟焦急有一个同点， Ketakutan dan kecemasan itu mempunyai satu pengertian yang sama. 就是因为前面有一些的这个威胁，所以我们的心里感到不安，感到不好。 Kesamaannya adalah karena di depan kita itu ada ancaman-ancaman, maka hati kita merasa tidak nyaman, tidak aman. 惧怕跟焦急也是有不同点。 Meskipun demikian, ada perbedaan di antara ketakutan dan kecemasan itu. 惧怕就是面对真正的威胁， Ketakutan itu artinya ancaman itu sudah nyata. 还有这个焦急就是我们面对的威胁不是真正的，不是真实的。 Tetapi kecemasan itu mempunyai pengertian. Yang kita hadapi, ancaman-ancaman yang kita hadapi itu belum tentu nyata. 平常是出现在我们脑海里面， Biasanya itu hanya muncul di dalam alam pemikiran kita. 所以我叫他们就是表达他们的感受，第1到第10的号码。假如
1就是不惧怕不焦急，10就是很惧怕很焦急。 Dalam survei ini diminta bahwa kita mengisi angka dari 1 sampai 10. 1 artinya kita tidak takut dan tidak cemas sama sekali, tetapi 1 artinya sangat takut dan sangat cemas, dan 10 tidak takut dan tidak cemas sama sekali. Terbalik ya. Yang 1 adalah tidak takut. tidak takut, tidak cemas, dan 10 adalah takut dan cemas. 所以大概有200个人参加， Kira-kira ada 200 orang yang mengikuti survei ini, 他的答案就是这样。 dan jawabannya adalah demikian. 他们惧怕跟焦急的程度他们填第1、第2就是不焦急、不惧怕，有13%。 Kadar ketidaktakutan dan ketidakcemasan yang diisi oleh jemaat pada saat itu adalah angka 1 sampai 2 itu ada 13%. 他们填9跟10就是非常非常的惧怕跟焦急，有15%。 Dan yang angka 9 dan 10 diisi oleh hampir 15% jemaat, yaitu mereka sangat takut dan cemas. 中间有3到5就是有一点焦急，但是不是很厉害的焦急，有24%。 Ada 24% yang merasa takut dan cemas itu kadarnya agak rendah. 6到8就是焦急，比较高的焦急，比较严重的焦急，就是 48%。 Kemudian angka 6 dan 8 diisi ada hampir 48%, artinya mereka takut dan cemas dengan kadar yang agak sedang dan tinggi. 当我们把6到10号的这个数目加起来的时候， Kalau kita menjumlah jawaban 6 sampai 10, 这等于我们教会里面的弟兄姐妹们有63% 的弟兄姐妹们，其实面对2025年有一个惧怕跟焦急的心。 jika itu dijumlah angka 3 sampai 8, ada 63% jemaat yang memasuki tahun 2025 dengan hati yang takut dan cemas. 还有使他们惧怕跟焦急的原因， Apakah penyebab rasa takut dan cemas itu? 最高的就是他们的身体健康。 Jawaban paling tinggi, paling besar mereka mengkhawatirkan, menakutkan kesehatan. 第二就是工作跟经济情况， Kemudian faktor kedua pekerjaan dan ekonomi. 第三就是他们的金钱， Kemudian faktor ketiga keuangan. 第四就是家庭孩子们， Kemudian keluarga dan anak-anak. 第五就是这个政治跟治安。 Kemudian yang kelima adalah politik dan keamanan. 虽然以上的数目不能够很正确的表达我们教会会有的情况， Walaupun survei ini tidak mencerminkan kondisi daripada jemaat secara akurat, 但是告诉我们一个事实：许多弟兄姐妹们面对新的一年，我们带着一个惧怕跟焦急的心来面对。 tetapi ada satu kesimpulan bahwa di antara jemaat kita, mereka memasuki tahun 2025 dengan sebuah hati yang rasa takut dan cemas. 我们接下来的问题：为什么我们会惧怕？我们会焦急？ Pertanyaannya, kenapa kita bisa cemas dan takut? 有几个原因。 Ada beberapa alasan. 第一个原因当然就是我们不知道，我们不是所有无所不知的。 Karena yang pertama, kita tidak maha tahu. 我们第二就是我们不是全能的。 Dan yang kedua, karena kita tidak maha kuasa. 假如我们知道将来要发生什么事情， Seandainya kita tahu apa yang akan terjadi di masa depan, 例如我们知道明天、下个月、下个礼拜会发生什么事情， seandainya kita tahu besok, minggu depan, bulan depan akan terjadi apa di dalam kehidupan kita, 可能我们的心就比较平安，比较稳定。 mungkin kita akan merasa lebih aman dan tenang. 但是，假如我们单单知道我们没有力量去改变，也是没有意思。 Tapi kalau kita hanya tahu saja tapi tidak mempunyai kuasa untuk menanggulanginya, 所以，单单知道不够， hanya tahu tidak cukup. 我们要有能力来改变将来发生的事情 Kita。harus punya kuasa untuk mengubah keadaan yang akan datang di masa depan. 所以，因为我们是不是无所不知的，我们不是全能的， Karena kita tidak maha tahu dan tidak maha kuasa, 所以我们的生活充满着惧怕跟焦急 oleh。sebab itu hidup kita penuh dengan rasa takut dan cemas. 因此，身为世上的人，我们要把我们的生活、我们的生命交托给上 Oleh 帝。 sebab itu kita harus menyerahkan kehidupan kita di dunia ini kepada Allah. 因为在宇宙万物里面，就有一位全能的上帝，他是全知的，他是
慈爱的上帝。 Karena di dunia ini hanya Tuhanlah yang maha tahu, maha kuasa, 圣 maha 经 kasih. 圣经说，上帝不单单是全知全能的上帝， Alkitab mengatakan Tuhan bukan hanya maha tahu dan maha kuasa, 他也是爱我们的上 Dia 帝， juga Allah yang mengasihi 他 kita. 也是要保守我们的上 Dia 帝。 juga Allah yang mau melindungi kita. 所以我们要把我们的前途、我们一年的生活交托给上帝。 Oleh sebab itu kita harus menyerahkan kehidupan kita yang akan datang kepada Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari terkasih, 我讲到这里， sampai di sini 我相信你同意我所讲 saya 的， percaya engkau pasti setuju dengan saya. 你同意我们不是全知的， Engkau setuju bahwa kita tidak maha tahu. 所以我们要依靠全知的上帝 Oleh。sebab itu kita harus bersandar menyerah diri kita kepada Waman orang pus- yang maha tahu. 我们不是全能的， Kita bukan maha kuasa. 我们要依靠全能的上 Kita 帝 harus。bersandar kepada Allah yang maha kuasa. 我们的上帝爱我们， Allah mengasihi kita. 所以我们要依靠他。 Oleh sebab itu kita harus bersandar kepada Dia. 我们知道了， Kita sudah tahu. 但是为什么我们的生命还是充满着惧怕跟焦急呢？ Kita sudah mengetahui hal itu, tetapi kenapa hidup kita masih dipenuhi oleh rasa takut dan cemas? 所以我找到第三个原因。 Saya menemukan alasan yang ketiga. 其实第三个原因是最关键的、最重要的原因， Sebenarnya itu adalah alasan yang paling penting dan utama. 就是我们不顺服上帝。 Karena kita tidak taat kepada Allah. 上帝命令我们不要惧怕， Allah memerintahkan kita jangan takut. 上帝命令我们不要焦急， Dan Allah memerintah kepada kita jangan cemas. 因为他与我们同 Karena 在。 Dia menyertai kita. 但是我们没有顺服这个命令， Tapi kita tidak taat kepada perintah ini. 我们没有依靠上帝， Kita tidak bersandar kepada 我们 Tuhan. 依靠自己， Kita tidak berserah kepada Dia, tetapi Waman- mengandalkan diri kita sendiri. 我们没有把生命交托给上帝 Kita，tidak menyerahkan hidup kita kepada Allah. 所以我们的知识只听到在我们的脑海里面， Karena itu hanya berhenti di dalam pemikiran otak kita saja. 没有进到我们的心， Pengetahuan itu tidak masuk sampai hati kita 我们没有把它实行出来。 dan tidak kita jalankan dalam kehidupan kita. 所以我们脑海里面说， Dan otak kita sebenarnya berkata-kata, 我们的上帝是全知的， Allah kita Allah maha tahu, 我们的上帝是全能的， Allah kita Allah maha kuasa, 我们的上帝爱我。 Allahku mengasihiku. 但是在我们日常生活里面， Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, 很多时候我们没有依靠这个上帝， betapa seringnya kita tidak bersandar kepada Tuhan 我 ini. 们依靠自己。 Kita mengandalkan diri kita sendiri. 所以今天当我们进入新的一年、新的一个礼拜的时候， Oleh sebab itu, ketika kita memasuki minggu pertama tahun baru ini, 我们要来到上帝的面前学 kita mau 习， datang kepada Tuhan untuk belajar, 把我们前面的一年交托给上帝。 untuk menyerahkan 1 tahun ke depan kita kepada 我 Tuhan. 们说我们要依靠上帝， Dan kita berkata kita mau bersandar berserah kepada Dia. 我们怎么样交托给上帝？ Bagaimanakah kita melakukan itu? 我们从今天的经文里面学习。 Dalam pembacaan hari ini kita belajar. 彼得前书的背景就是彼得写给这个小亚细亚教会的会友。 Latar belakang dari penulisan 1 Petrus pasal 5 ini adalah Rasul Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil. 当时的会友面对 Pada 很 saat itu, 他们面对很多的挣扎， jemaat menghadapi pergumulan yang sangat berat 因为他们的信心， karena keiman mereka, 他们受到排斥， mereka dikucilkan, 他们得到很多的批驳， mereka mendapat ancaman-ancaman 所以就是好像我们今天一样， seperti hari ini. 他们面对许多的惧怕， Mereka menghadapi banyak ketakutan-ketakutan 也是很多的威胁， dan juga banyak ancaman-ancaman. 所以使徒彼得教导他们 Oleh sebab itu Rasul Petrus mengajar kepada mereka 要依靠上帝， harus bersandar kepada 依 Tuhan. 靠上帝能够胜过世界上的惧怕。 Bersandar kepada Tuhan bisa mengalahkan kecemasan, ketakutan dalam dunia ini. 从这三节里面，我们学习到三个功课。 Ada 3 pelajaran yang kita pelajari dari perikop ini. 第一，第6节告诉我们，我们要谦卑在上帝的前面。 Ayat 6 mengatakan kita harus merendahkan hati di hadapan Allah. 在原文里面，谦卑就是出于我们觉得我们不能够、我们不配得的心。 Dalam bahasa Ibrani, rendah hati ini menyatakan sebuah perasaan tidak mampu dan tidak layak. 所以，因为我们不配得、不能够，我们来到上帝的面前，求上帝的帮助。 Oleh karena kita tidak mampu dan tidak layak, kita datang ke hadapan Tuhan untuk meminta pertolongan dari Dia. 所以，谦卑的心很重要。 Oleh sebab itu perasaan rendah hati sangat penting. 因为我们谦卑，我们觉得我们不能够， Karena kita merasa rendah hati, kita merasa tidak mampu. 我们才来到上帝的面前，交托给上 Dan 帝。 baru kita datang ke hadapan Allah untuk berserah kepada Allah. 假如我
我们看我们印尼文、中文圣经， Kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Mandarin maupun bahasa 我 Indonesia, 们第6节好像一句话，第7节好像另外一句话， ayat 6 sepertinya sebuah kalimat, ayat 7 juga sebagaikan sebuah kalimat. 但是它的原文里面，第6节跟第7节是同一句话。 Tetapi dalam bahasa aslinya, ayat 6 dan 7 itu adalah sebuah kalimat, kalimatnya menyatu. 这等于我们能够交托给上帝。 Artinya kita bisa berserah kepada Allah. 我们的条件就是要来到上帝的面前，我们谦卑自己。 Syaratnya adalah kita rendah hati datang ke hadapan Allah. 很多时候我们不能够交托给上帝， Betapa sering kita tidak bisa berserah kepada 我 Allah. 们没有依靠上帝， Kita tidak bersandar kepada Allah. 因为我们的内心里面说，我还能够，我还可以。 Karena dalam hati kecil kita masih merasa saya mampu, saya masih kuat, 我们觉得我还是差不多 saya masih差不多 啊，所以还不需要上帝。 dan tidak perlu Tuhan. 所以交托的意思就是好像一个奴仆啊，背着很大的重担，后来他放下来，这个就是叫做交托。 Berserah itu dalam bahasa arti aslinya adalah bagaikan seorang budak yang melepaskan beban berat yang sudah dipikulnya dengan lama. 所以我们的惧怕，我们的焦急，就是好像重担，我们到处啊，随时背着，成为我们的重担。 Dan ketakutan dan kecemasan itu bagaikan beban yang kita bawa, kita pikul senantiasa bersama dengan kita. 为什么我们不交给上帝？ Kenapa kita tidak menyerahkan itu kepada Allah? 因为我们没有谦卑的心， Karena kita tidak mempunyai hati yang rendah 我们 hati. 觉得我还可以， Kita menganggap kita masih mampu, 我还能够。 saya masih bisa. 就是当我们觉得我们不能够的时候， Dan pada saat kita merasa kita tidak mampu, 我们来到上帝的面 kita 前， datang ke hadapan Allah, 我们交托给上帝。 kita mau berserah kepada 交 Allah. 托以后，第8节告诉我们， Dan ayat 8 mengatakan, 我们要把最好的行出来， yang paling baik, usaha terbaik harus kita lakukan 尽 juga. 量的把最好的行出来。 Yang terbaik yang harus kita lakukan. 所以在第三节的内容里面， Ketiga ini mempunyai sebuah makna arti. 我用简单的话来解释出来， Dengan bahasa sederhana, saya menjelaskan demikian. 就是无论我们面对什么， Apapun yang kita hadapi, 我们要用祷告交托开始。 harus kita mulai dengan berdoa dan berserah. 在祷告里面，我们求上帝赐给我们力量， Di dalam berdoa kita memohon kekuatan daripada 求 Tuhan 上帝赐给我们聪明智慧， dan memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan 使我们做正确对的决定。 untuk melakukan sebuah keputusan yang benar. 我们祷告交托以后， Sesudah berdoa dan berserah, 我们就把最好的做出来。 kita melakukan usaha yang terbaik. 假如我们做这些事情， Kalau kita sudah melakukan ini, 我们所做的，我们无论有什么效果， apapun hasil daripada itu, 我们心里有平安， hati kita penuh dengan rasa damai 因为我们已经交托了， karena kita sudah berserah kepada 我 Allah. 们已经把最好的行出来。 Yang sudah terbaik yang kita 我 lakukan. 们相信这个是上帝赐给我们最好的， Inilah yang kita merasa Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. 所以祷告、 Berdoa, 交托， berserah, 最好的行出来。 melakukan yang terbaik. 给我们一些的例子， Memberikan sebuah rasa damai dalam hati kita. 我给你们一些的例子， Ada beberapa contoh. 就是好像一个做生意商人 Mungkin seorang businessman 要做很大的生意， ketika dia mau melakukan sebuah transaksi bisnis yang sangat besar, 当他要做很大的生意的时候， ketika 做决定， sebuah keputusan atau transaksi besar bisnis yang akan dia lakukan, 他应该做什么？ apa yang harus dia lakukan? 要祷告先， Harusnya berdoa. 祷告， Berdoa terlebih dahulu 求上帝开路， agar Tuhan membukakan 求 jalan, 上帝给他们聪明智慧， agar Tuhan memberikan kepada dia hikmat bijaksana, 交托给上帝， berserah kepada Allah. 交托给上帝以后， Sesudah berserah kepada Allah, 才做决定， baru membuat keputusan 才做这个生意， dan baru melakukan transaksi itu. 对吗？ Betulkah demikian? 理论上是这样， Secara teori ya benar demikian, 但是在实践上我们是相反的。 tetapi di dalam pelaksanaan prakteknya kita melakukan hal yang terbalik. 很多时候我们先依靠我们的力量， Betapa seringnya kita terlebih dahulu mengandalkan kekuatan 当 diri 我们 kita 面 sendiri. 对问题的时候， Setelah menemui masalah, 我们面对绝路的时候， sesudah jalan buntu kita temui, 我们才来到上帝的面前 barulah 祷 kita 告。 datang ke hadapan Tuhan. 所以很多时候我们这个负许多不需要负的重担。 Oleh sebab itu kita selalu memikul beban yang seharusnya tidak perlu kita pikul. 另外一个例子， Contoh yang lain, 假如有一个人生病， misalnya ada seorang sedang sakit, 他应该做什么？ apakah yang harus dia lakukan?
我们应该来到上帝的面前祷告， Harusnya dia datang ke hadapan Tuhan untuk berdoa 求上帝给我们力量， agar Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, 开路给我们， membukakan jalan bagi kita, 找到最好的医生， menemukan dokter yang terbaik, 找到最好的医疗， pengobatan yang terbaik, 才我们去找医生。 dan kita baru pergi mencari dokter. 但是平常我们做的是什么？ Tetapi apakah yang biasanya kita 我 lakukan? 们做的绝对是相反的。 Yang kita lakukan adalah kebalikannya. 很多时候我们先依靠自己， Betapa seringnya kita terlebih dahulu mengandarkan diri sendiri. 找不到路的时候才来找上帝。 Sesudah tidak menemukan jalan, baru kita bertemu dengan Tuhan. 所以我们最大的问题 Persoalan terbesar kita, 不是我们不知道， bukan kita tidak tahu, 不是我们没有力量， bukan karena kita tidak mempunyai kekuatan. 我们已经知道我们不能。 Kita sudah tahu bahwa kita tidak mampu. 我们很多事情我们不知道， Banyak hal yang kita tidak ketahui, 但是我们不顺服上帝。 tapi kita tidak taat kepada Allah. 上帝要我们依靠他， Tuhan mau kita berserah kepada Dia, bersandar kepada Dia. 我们更多依靠自己。 Tetapi sebaliknya kita lebih banyak bersandar kepada diri kita sendiri. 记得前一段时间，我们请一个外城市外部的牧师来我们这边讲道。 Beberapa waktu lalu gereja mengundang seorang pendeta, pembicara yang dari luar Jakarta datang untuk berkhotbah di sini. 我们安排他住在这个附近我们教会的旅店那边过夜。 Dan kami mengatur beliau menginap di hotel yang dekat-dekat gereja. 当时还是 COVID 的时间， Pada saat itu masih zaman COVID. 所以我们的教会周围的路还是关掉， Di sekitar lingkungan gereja masih banyak jalan portal yang tertutup. 所以我们不习惯的话，看得到那个教堂，但是不知道怎么样去。 Yang tidak biasa melihat gereja, menemukan gereja tetapi tidak tahu jalannya. 拜六晚上我打电话给这个牧师， Hari Sabtu malam itu saya menelepon Musa ini. 我说明天早上我接你。 Musa, besok saya menjemputmu. 他说不需要不需要， Tidak perlu, tidak 不要 perlu. 麻烦你。 Jangan merepotkanmu. 我说不是麻烦不麻烦， Bukan masalah repot tidak repot. 你不知道到教会的道路。 Engkau akan tidak tahu jalan sampai ke gereja. 可以，我自己会去。 Saya tahu, saya pasti tahu. 所以我在第二次再打给他， Kali kedua saya telepon dia 我 lagi. 说我接你好了。 Saya menjemputmu. 他说不要。 Dia berkata tidak mau, tidak perlu. 3次我打给他， 3 kali saya 他 menelepon 说 dia. 不要麻烦你了。 Jangan merepotkanmu, Musa. 我心里说不是你麻烦我，等下不是我麻烦你，等下你麻烦我。 Dalam hati 但是 saya 我心里 berkata, 说， bukan aku yang merepotkan kamu, tetapi engkau yang merepotkan saya. 他说我有这个 GPS，我看到了很附近的这个旅店跟教会的距离，所以我很容易。 Dengan GPS saya sudah melihat betapa jaraknya dekat antara gereja dengan hotel saya. Saya pasti bisa menemukannya. 所以到了礼拜天， Pada hari Minggu, 他不出现 dia tidak muncul. 啊。后来他出现， Tapi akhirnya muncul juga. 真的他在周围里面转了整个半小时， Dan 找 benar, 不到道路进了。 hampir 30 menit dia berkeliling di sekitar gereja, tidak menemukan jalan masuk ke 他 gereja 说看 sini. 到那个教堂，但是不知道哪一条路去的。 Dia melihat gereja itu, tapi tidak tahu jalan masuknya dari mana. 所以他见到我第一句话说：“我应该叫你去接我。”他讲 Kata pertama yang begitu dia nemui saya adalah seharusnya saya minta engkau menjemput saya. 弟兄姐妹们，这个牧师的故事就是我反映出我们这个属灵的道路、属灵的生命。 Cerita tentang pendeta tadi itu sebenarnya merefleksikan kehidupan kerohanian kita. 很多时候我们没有这个谦卑的心， Betapa sering kita tidak mempunyai hati yang rendah hati. 我们不够谦卑来到上帝的面前依靠他。 Kita kurang rendah hati datang bersandar kepada Tuhan. 很多时候我们觉得我能够， Betapa seringnya kita merasakan saya mampu. 不用麻烦上帝， Jangan merepotkan Tuhan. 所以我们忽略了祷告， Dan oleh sebab itu kita melalaikan berdoa 忽略依靠上帝， dan lalai bersandar kepada Allah. 依靠我们的经验。 Mengandalkan pengalaman kita sendiri. 当我们面对揭露的时候， Ketika kita menemukan jalan buntu, 我们才来找上帝。 barulah kita datang mencari Tuhan. 上帝帮助我们吗？ Apakah Tuhan menolong kita? 我们找到揭露，找上帝，上帝帮助我们呢？ Kalau kita menemui jalan buntu, kita datang kepada Allah. Apakah Dia mau menolong 上 kita? 帝还是爱我们。 Tuhan pasti masih mengasihi 上帝 kita. 不会说看了，刚才叫你找我，不找，现在我不帮助你了。上帝不会这样说 Tuhan 啊。 tidak akan seperti kamu tidak mencari saya tadi, maka saya tidak mau menolongmu. Tidak. 上帝还是帮助我们， Tuhan pasti masih menolong kita. 但是我们已经
背了不需要背的重担。 Tetapi kita sudah memikul beban yang seharusnya tidak perlu kita pikul. 所以到这里，我找到一个很简单的这个很简单的叫做什么理解， Dan di sini saya menemukan sebuah rumus yang sederhana. 就是我们祷告、 Berdoa, 交托， ditambah berserah, 才把最好的行出来。 baru kita lakukan usaha terbaik. 后来我们接到什么效果，我们就有平安的心。 Dan apapun hasilnya, kita akan mengalami ketenangan di dalam hati kita. 我们要祷告，要交托， Kita harus berdoa berserah, 但是要努力把最好的行出来。 tetapi harus rajin juga melakukan usaha terbaik. 假如我们祷告交托没有努力，我们就好像乞丐一样。 Kita bagaikan seorang pengemis kalau kita hanya berdoa dan berserah tapi tidak melakukan usaha terbaik. 假如我们单单做最好的，没有祷告，没有交托， Tapi seandainya kita melakukan usaha terbaik tanpa doa dan tanpa berserah, 我们就是好像奴仆一样， kita bagaikan orang yang bekerja paksa, seorang budak, 没有得到什么力量。 tidak ada kekuatan 我 apapun. 再问你一次， Saya bertanya sekali lagi, 我们为什么需要祷告？ kenapa kita harus berdoa? 因为我们不是全知的， Karena kita tidak maha tahu, 因为我们不是全能的， karena kita bukan maha kuasa. 所以我们要依靠那一位全知全能的上帝。 Oleh sebab itu kita harus berserah kepada Sang Allah yang maha tahu, 他 maha 也是， kuasa. 他也是应许帮助我们。 Dan dia pasti berjanji akan menolong kita. 接下来第6节、第7节也是告诉我们， Dan ayat 6 dan 7 juga mengatakan kepada kita, 到时的时候，第6节他会把我们升高。 pada saatnya Allah akan meninggikan kita. 第7节告诉我们，我们要交托给上帝的原因，是因为上帝顾念我们。 Dan ayat 7 mengatakan alasan kita harus berserah kepada Allah karena Dia memelihara kita. 用简单的话来讲， Dengan bahasa sederhana, 上帝没有把我们，没有离开我们，他没有让我们自己一个人来面对我们的生活， Allah tidak meninggalkan kita menghadapi kehidupan ini sendirian. 他与我们同在， Dia beserta dengan kita. 他的大能帮助我们， Kuat kuasanya menolong kita. 他的恩手帮助我们。 Tangan anugerahnya menolong kita. 所以虽然我们看不到上帝， Meskipun kita tidak melihat Allah, 但是上帝还是能够帮助我们。 Tuhan masih bisa menolong kita. 所以有一句话说 ：“The invisible 看不到的上帝，但是全能的上帝，那一位双手看不到，但是全能的双手，上帝的手帮助我们。” Bagaikan sebuah kalimat bahwa Allah itu tidak kelihatan, tetapi Allah yang tidak kelihatan itu mempunyai tangan yang selalu siap sedia menolong kita. 所以这个是我们的上帝， Inilah Allah kita. 我们要依靠上帝。 Kita harus bersandar kepada Dia. 所以今天我们要学习的功课， Apakah pelajaran yang kita pelajari hari ini? 不是加添我们的知识， Bukan menambah pengetahuan 因 kita, 为我们的知识已经够了。 karena pengetahuan kita sudah cukup dan banyak. 我们知道我们不是全知的， Kita tahu kita tidak maha tahu. 我们知道我们上帝是全知的， Kita tahu Allah kita Allah maha 我 tahu. 们知道上帝全能帮助我们。 Kita tahu Allah maha kuasa bisa Dan- menolong kita. 但是我们要学习的功课 Tapi satu pelajaran harus kita ingat, 就是学习顺服， harus taat. 顺服上帝的 Kita harus 命令， belajar taat kepada perintah Tuhan. 顺服依靠他， Taat untuk bersandar kepada Dia 顺服交托给上 dan 帝。 berserah kepada Dia. 所以我们应该做什么？什么行动呢？ Apakah yang harus kita lakukan? 我们在每天日常的生活，我们要寻找上帝。 Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencari Tuhan. 我们开始新的一天， Hari yang baru yang kita mulai, 我们祷告， kita berdoa, 交托给上帝。 berserah kepada Tuhan. 请问弟兄姐妹们， Bertanya kepada saudara Bapak Ibu sekalian, 你每天早上刚刚睡觉起来的时候，醒过来的时候，你第一个东西想到的是什么？ apakah hal pertama yang engkau pikirkan atau engkau lakukan saat engkau pertama kali bangun dari tempat tidur? 想到什么？ Apakah yang engkau pikirkan? 上帝吗？ Tuhan yang engkau pikirkan? 上帝啊，帮助我！ Tuhan tolong saya. 不是 Tidak, 手机， HP. 第一个想到就是手 Yang 机。 pertama yang terpikirkan oleh kita pertama kali tentu adalah HP kita. 所以很多时候我们比较靠我们的手机，比起靠我们的手。 Oleh sebab itu betapa seringnya kita lebih mengandalkan HP kita daripada mengandalkan diri kita kepada Tuhan. 很简单的这个属灵的规律， Prinsip sederhana rohani 就是每一天早上一开始一天的时候，来寻找上帝，求上帝帮助我们，
上帝会给我们力量。 Yang pertama kali harus kita lakukan begitu kita bangun hari baru itu adalah kita datang berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita memasuki hari yang baru itu. 当我们要做这个重要的决定的时候， Kalau kita mau melakukan sebuah keputusan yang penting, 当我们面对生活的挑战难题的时 ketika 候， kita menghadapi pergumulan, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, 生活里面无论我们面对大小事，我们要依靠上帝。 besar kecilnya persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan, kita harus bersandar berserah kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我相信，假如你住在耶城，你认识还是时常使用这个 GPS 还是 Google Maps， Saya percaya Bapak Ibu yang tinggal di Jakarta tidak pernah tidak memakai GPS atau Google Map dalam mencari jalan-jalan. 我们要去到一个地方，我们先看地图先哦 ，GPS 有塞车堵车没有，我们就比较稳定呀，比较安定的去走这条路。 Kita merasa lebih tenang dan aman kalau kita mau memilih sebuah tempat tujuan, kita mencari dahulu di dalam Google Maps atau di dalam GPS ini, apakah di sana macet atau tidak. 假如我们在城市里面的道路，我们靠 GPS， Kalau di dalam kehidupan di kota ini kita bersandar mengandalkan GPS, 我们的生命，我们属灵的道路，我们靠谁呢？ apakah kehidupan rohani, jalan rohani kamu yang engkau andalkan kepada siapa engkau andalkan? 今天上帝要我们依靠他， Hari ini Tuhan menginginkan kita mengandalkan Dia, 交托给他， berserah kepada Dia, 向他祷告， berdoa kepada Dia, 向他求恩典， memohon kepada anugerah 向 Tuhan, 他求力量， memohon kekuatan dari Tuhan, 赐给我们聪明智慧， memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan. 使我们有属天的智慧来过着我们的人生。 Kita mempunyai kekuatan roh surgawi untuk menghadapi, menjalani kehidupan kita. 这个上帝对我们的命令， Inilah perintah Tuhan kepada kita. 我们在圣经里面找到许多上帝的命令， Di dalam Alkitab kita melihat betapa banyak perintah-perintah dari Tuhan. 好像在耶稣亚书第1章第9节， Seperti di Yosua 1:9, 我岂没有吩咐你们？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊惶，因为你无论往哪里去，耶和华你们的神，你的神必与你同在。 Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 还有这个以赛亚书第41章第10节， Yesaya 41 ayat 10. 你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神。我必坚固你，我必帮助你，我必用我的公义的右手扶持你。 Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. 上帝的命令很清楚、很明显， Perintah Tuhan sangat jelas dan tegas. 我与你同在， Saya menyertai engkau. 不要怕， Jangan takut, 你要依靠我。 engkau harus bersandar kepada saya. 耶稣在马太福音11章28节说 Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28. 凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。 Marilah kepadaku, semua yang terletih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 最后，腓立比书第4章6到第7 Yang 节， terakhir, Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 但愿我们带着一个依靠顺服的心来进入新的一年。 Marilah kita membawa hati yang taat kepada Tuhan memasuki tahun yang baru ini. 最后有一首诗歌，就是 El Shaddai， 全能的上帝告诉我们， Dan ada satu lagu terakhir ini adalah El Shaddai. 我们不要惧怕， Jangan kita takut, 我们不要惊慌， jangan bimbang, 我们不要难过， jangan bersusah hati, 我们不要焦急， jangan engkau cemas. 因为有上帝与我们。 Karena ada Tuhan Allah besertaku. El Shaddai， 我们的上帝是全能的，
El Shaddai Tuhan kita adalah Allah Maha 他 Kuasa. 与我们同在。 Dia beserta dengan kita. 我们站起来唱这一 Mari 首 kita 歌， bangkit berdiri dan menyanyikannya. 透过这一首歌帮助我们对上帝有信心。 Agar lagu ini menolong kita mempunyai iman yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Aku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ikutku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai。我们再唱一次， Mari kita nyanyikan 我 sekali 们 lagi. 好好的思想他的词， Dengan baik-baik kita merenungkan bait-bait itu. 这个成为我们的信心。 Ini menjadi iman kita. 我们相信上帝与我们同 Kita 在。 percaya Allah beserta dengan kita. El Shaddai 他是完全的全能的上帝， El Shaddai Allah Maha 他 Kuasa. 是荣耀的上帝， Allah yang Maha Mulia. 他与我们同在 Dia。beserta dengan 我 kita. 们要做一个决心， Mari kita berkomitmen. 我们要依靠交托给这个 El Shaddai 全能的 Kita 上帝。 mau bersandar, berserah kepada El Shaddai Allah kita yang Maha Kita Kuasa. sang itu. Sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak
kita berdoa. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mulia. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Pengasih. Kami mau belajar dari hari ini Tuhan, bahwa hanya mengandalkan berserah kepada Engkau sajalah Tuhan. Kami aman, tenang, damai menjalani kehidupan kita. Dan janji-Mu itu tidak pernah tidak Engkau tepati. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau mau mengajar kami untuk senantiasa mengingat akan firman-Mu ini, menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam tahun baru ini Tuhan, kami berkomitmen untuk mau bersandar, berserah, berdoa kepada-Mu, dan melakukan yang terbaik daripada itu. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.